Pada tahun 2026, media sosial bukan lagi sekadar hiburan. Ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian remaja Malaysia. Dari bangun tidur hingga sebelum tidur, ramai remaja menghabiskan masa berjam-jam di TikTok, Instagram, Facebook dan platform digital lain. Menurut kajian, sebanyak 92 hingga 94% remaja Malaysia aktif menggunakan media sosial dengan purata penggunaan antara 4 hingga 8 jam sehari. Malah, 60.9% Gen Z lebih gemar berinteraksi melalui media sosial berbanding secara bersemuka. Persoalannya, adakah media sosial membantu perkembangan remaja atau sebenarnya sedang mengawal kehidupan mereka? Antara punca utama kedagiran media sosial ialah keinginan untuk diterima dan tidak mahu ketinggalan trend semasa atau FOMO, Fear of Missing Out. Notifikasi, like dan komen memberi rangsangan dopamin kepada otak sehingga menyebabkan remaja sentiasa ingin membuka telefon mereka dan lama-lama media sosial menjadi satu kebergantungan emosi. Selain itu, perkembangan teknologi dan pembelajaran digital juga menyebabkan mereka menggunakan media sosial semakin meningkat. Ramai pelajar kini lebih selesa belajar secara dalam talian menggunakan platform seperti Google Meet dan Microsoft Teams. Kurangnya, kawalan ibu bapa serta pengaruh rakan sebaya turut menjadikan faktor utama. Ada remaja yang menggunakan media sosial tanpa had masa sehingga menyebabkan pelajaran kesihatan dan hubungan emosi. Dalam perspektif falsafah, manusia sepatutnya hidup secara seimbang antara jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun, ketagihan media sosial menyebabkan remaja terlalu fokus kepada dunia maya sehingga mengabaikan pembangunan diri yang sebenar. Falsafah juga menekankan nilai kesederhanaan dan kawalan diri. Teknologi bukanlah sesuatu yang salah, tetapi penggunaannya perlu dikawal agar tidak memudaratkan kehidupan manusia. Jika media sosial digunakan tanpa batasan, remaja boleh kehilangan identiti diri, nilai moral dan kemampuan berfikir secara matang. Menurut falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan di Malaysia ini bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Namun, ketagihan media sosial boleh mengganggu matlamat tersebut kerana ramai remaja hilang fokus dalam pembelajaran, kurang kemahiran komunikasi sebenar dan mengalami masalah emosi. Media sosial sepatutnya digunakan sebagai alat pembelajaran dan pembangunan ilmu, bukannya menjadi punca ketagihan. Sebagai pelajar, kita perlu bijak menggunakan teknologi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan membina sahsiah diri yang positif. Ketagihan media sosial juga berkait rapat dengan prinsip-prinsip rukun negara. Prinsip kesopanan dan kesusilaan mengajar rakyat supaya menjaga adab dan tingkah laku ketika berkomunikasi termasuk di media sosial. Namun hari ini, ramai pengguna media sosial menyebabkan fitnah, komen kasar dan menghina orang lain secara terbuka. Selain itu, prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang mengingatkan kita bahawa setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan mereka di alam digital. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menggunakan media sosial secara beretika agar keharmonian masyarakat terus terpelihara. Ketagihan media sosial juga berkait rapat dengan prinsip-prinsip rukun negara. Prinsip kesopanan dan kesusilaan mengajar rakyat supaya menjaga adab dan tingkah laku ketika berkomunikasi. Terdapat beberapa cadangan bagi mengatasi ketagihan media sosial dalam kalangan remaja. Pertama, remaja perlu menghadkan masa penggunaan telefon bimbit dengan menggunakan fungsi seperti screen time dan digital well-being. Kedua, ibu bapa perlu memainkan peranan penting dengan mewujudkan zon bebas telefon bimbit seperti semasa berada di meja makan dan bilik tidur selepas jam 10 malam. Selain itu,
Remaja digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti sehat seperti bersukan, membaca, bermain alat muzik dan meluangkan masa bersama keluarga serta rakan secara bersemuka. Sekolah juga boleh mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya buli cyber dan penggunaan media sosial secara sehat.